Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Pak Ya dan keluarga selaku tuan rumah, ustaz-ustaz, tuan guru, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Walaupun cuaca agak hujan, saya pun terlewat sampai sebab banjir. Ada juga beberapa orang sahabat yang call, dia kata dah mula ke belum? Saya kata belum, saya pun on the way agak kan. Alhamdulillah kita berjaya sampai. Dan insya-Allah hari ini kita nak baca hadis yang ketiga daripada kitab Qasasul Ghaib, kisah-kisah ghaib di dalam hadis yang sahih. Kita sampai kepada hadis yang ketiga, yang mana penulis bawakan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Kata penulis, an Abdullah ibni Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah فينشر عليه 99 سجلا كل سجل 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. Inilah hadis yang penulis bawa sebagai hadis yang ketiga. Hadis agak panjang. Kata dia daripada Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ni seorang sahabat yang mana bila Nabi sampai je dekat Madinah, dialah bayi yang pertama lahir. Itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin al-As, dia saya dah keliru sebab banjir tadi. Abdullah bin al-As ialah sahabat yang mula-mula ataupun yang kita kata yang utama yang menulis hadis Nabi. Saya keliru tadi sebab Abdullah bin Zubair, dia orang pertama. Dia ni, Abdullah bin Amr adalah orang yang antara yang utama, yang pertama yang menulis hadis Nabi di zaman Nabi hidup. Dia ni kita kata di antara sahabat-sahabat Nabi yang tidak buta huruf. Sebab zaman Nabi, kebanyakan orang, majoriti sahabat ni butuh huruf. Dia tak. Dia boleh menulis. Bahkan Nabi perintahkan dia menulis. Orang lain Nabi tak bagi tulis hadis. Nabi tak bagi pada semua. Ini kita kena tahu. Orang belajar hadis dia kena tahu. Sebab golongan yang anti dengan hadis, dia akan kata Nabi tak bagi tulis hadis. Hadis yang Nabi tak bagi ni ada dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kata dalam hadis tu, Nabi kata man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang tulis daripada aku selain daripada Al-Quran, buang, padam. Jadi golongan yang inti hadis dia kata tengok Nabi tak bagi tulis.
Kalau hadis tu hujah, dah tentu Nabi bagi tulis. Kita kata tak. Yang Nabi tak bagi tulis tu hanya sebahagian, majoriti. Sebab dalam hadis Abu Daud Nabi kata, nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita ataupun kami di zaman itu, kata Nabi, ummatun ummiyah, satu umat yang tak boleh tulis. La naqra, tak boleh membaca, wala nahsib, dan tak boleh mengira. Maknanya Nabi cerita zaman dia tu yang majoritinya apa dia? Majoritinya buta huruf ummi. Sebab itu Nabi tak bagi sahabat-sahabat menulis di peringkat awal. Tak boleh tulis hadis di peringkat awal pada majoriti. Sebab tak reti tulis. Bila tak reti tulis, zaman tu orang tulis Quran. Bila tak pandai, satgi dia akan tulis hadis sebelah ayat Quran. Nanti akan campur. Tak boleh beza. Sebab sahabat ni dia yang akan riwayat Quran. Dia juga akan riwayat hadis. So macam mana nak beza? Kalau dia tak pandai tulis, sebab tu Nabi tak bagi. Tapi Nabi tak bagi bukan semua. Ada orang yang Nabi suruh tulis. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, sanad yang panjang, Nabi kata, Abdullah bin Amru ni disebut. Dia kata, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifzahu fanahatni Quraisy wa qalat ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah fadhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala fa awma'a bi yadihi ila fi uktub fa walladhi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa haqq. Kata Abdullah bin Amr, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi. Dia pandai tulis, jadi dia tulis semua. Semua dia yang dia dengar pada Nabi dia tulis. Uridu hifzahu, sebab aku nak hafal. Fanahatni Quraisy. Quraisy tengok aku tulis, Quraisy kata, jangan tulis kot. Ataktubu kulla syai'. Kau nak tulis semua benda yang Nabi sebut. Wa huwa bashar, Nabi manusia, yatakallam fir ridha wal ghadab. Dia bercakap dalam keadaan dia marah, dia suka dia bercakap, dia marah dia bercakap. Kadang-kadang kita tak boleh beza mana satu untuk hukum, mana satu dia tak masuk untuk hukum. Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku pun tak tulis. Aku berhenti menulis. Wa dzakartu dzalika li Rasulillah. Aku sebut benda yang disebutkan oleh Quraisy depan Nabi. Maka dia pun sebutlah, ya Rasulullah, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada mulut engkau. Tiba-tiba Quraisy tak bagi. Jadi aku berhenti sekejap, nak tanya pandangan macam mana. Nabi sebut kat dia, sambil Nabi ambil tangan Nabi ni, Nabi ambil jari Nabi, Nabi letak dekat mulut Nabi. Nabi kata, uktub, tulis. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut aku melainkan kebenaran. Maka ada di kalangan sahabat yang menulis. Bukan saja Abdullah bin Amru, Ali bin Abi Talib pun dia menulis. Jabir bin Abdullah juga menulis. Samurah ibn Jundab juga menulis. So kita bila belajar hadis ni kita tahulah dia di antara penulis hadis. Dan dia punya tulisan dia tu, lembaran yang ditulis tu dipanggil sahifah sadiqah. Lembaran-lembaran yang benar. Dan lembaran dia ni kekal pada keluarga dia sampailah dia meninggal dunia. Kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab hadis, riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Ni cucu dia. Cucu dia lah, sebab dia menulis. Okay. Dia ni digelar sebagai abadilah. Ini sebab tadi jadi keliru ni. Dia digelar sebagai abadilah. Abadilah di kalangan sahabat. Ya Allah, saya suara tak apa nak ada. Bismillah.
Abadilah di kalangan sahabat ni siapa? Abadilah ni ialah Abdullah. Plural dia Abadilah. Ha. Abadilah di kalangan sahabat ni antaranya dia yang pakar, menjadi pakar rujuk. Sahabat yang muda dan menjadi pakar rujuk. Dia antaranya. Yang kedua, Abdullah bin Az-Zubair. Bayi pertama yang lahir selepas Nabi pindah ke Madinah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini di antara yang kita panggil sebagai Al-Abadilah. Dan juga Abdullah bin Abbas. Mereka ini pakar rujuk di kalangan sahabat yang bernama Abdullah. Baik. Dia kata apa? Dia kata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innallah, sesungguhnya Allah, sayukhallisu rajulan min ummati. Allah akan pilih seorang lelaki daripada umat aku. Ala ru'usil khalaiq, daripada ramai-ramai makhluk yang ada di hari kiamat nanti. Dalam ramai-ramai makhluk yang ada, Tuhan akan pilih satu orang Muslim. Sebab Nabi sebut min ummati, daripada kalangan umat aku. Dia Muslim. Tuhan akan pilih. Siapa dia? Nabi tak cerita. Kerana inilah kisah-kisah yang dalam Quran, dalam hadis ni biasanya tak disebut nama. Kerana bukan yang penting tu nama. Yang penting tu adalah pengajaran dia. Fokus dia pada pengajaran. Fokus dia bukan pada siapa dia. Baik. Dia kata, Nabi kata, akan pilih. Tuhan akan pilih satu orang daripada umat aku. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Fayanshuru alaihi 99 sijillah. Tuhan pilih dia. Tuhan ambil dia daripada kalangan yang lain. Dia Muslim. Tuhan akan bentangkan depan dia 99 kitab. 99 kitab amalan dia yang dia buat dalam dunia. Kitab tu bukan kitab kecil. Kitab tu bukan kitab kecil. Sebab Nabi kata apa? Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap kitab, satu kitab tu, luah dia seluah mata memandang. So kita ada 99 biji kitab, yang mana satu kitab besar dia seluah mata memandang. Kitab amalan. Baik. Yang mana yang Nabi kata kitab yang luah seluah mata memandang ni mengandungi dosa-dosa dia. Semua tu dosa dia. Kemudian Tuhan tanya kat dia. Tuhan kata, atunkiru min hadza syai'a? Ada tak dalam banyak-banyak amalan yang ditulis dalam kitab ni, dosa-dosa yang ditulis dalam kitab ni, ada tak salah satu yang kau nak bantah? Tuhan bagi peluang kat kita untuk bantah. Kalau ada nak buat objection, silakan. Dia kata, Tuhan kata, atunkiru min hadza syai'a? Ada tak dalam kitab ni perkara yang kau nak bantah? Azalamaka katabatil hafizun. Tuhan tanya soalan kedua. Adakah kau merasa malaikat yang aku suruh perintah untuk tulis amalan jahat engkau dan baik engkau dalam dunia ni, adakah kau merasa malaikat ni telah menzalimi engkau dengan tulis benda yang kau tak buat? So Tuhan bagi ruang lah. Tuan-tuan, kita dalam masyarakat Melayu ni kita kena ubah kot banyak benda lah. Berbalik kita nak tengok kan.
Tuhan ambil satu orang makhluk yang mana dosa dia tu besar luah. Banyak dosa dia. Tuhan tetap bagi ruang untuk dia berhujah depan Tuhan. Kita dalam masyarakat kita ni kadang-kadang kita kurang budaya dialog. Kurang budaya berhujah. Kadang-kadang bila kita menulis sesuatu, kita berhujah, orang nampak kita macam bergaduh. Kita tak bergaduh pun. Kadang-kadang orang bagi kat kita artikel mana-mana, ustaz minta komen. So kita komen, bila kita nampak ada yang tak betul, kita komen lah. Jadi adalah orang yang kadang-kadang dia kata, inilah ustaz-ustaz kerja tak ada lain bergaduh. Tak, kita bukan bergaduh. Kita tak bergaduh. Kita berhujah. Kita berbahas. Islam ni agama yang beri ruang untuk orang berhujah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu orang yang benar, bawa bukti. Tapi kita tak budayakan dalam masyarakat sehingga bila ustaz berhujah depan ustaz, kan, nampak macam gaduh. Sebab saya ada pengalaman juga, kan. Saya dijemput dalam satu program seminar pemantapan akidah gitulah, kan. Jadi ada ustaz tu. Saya tak tahu saya dah cerita belum tuan-tuan? Belum, kan? Saya pun dengar lah ustaz tu bentang paper. Baguslah dia punya pembentangan tu, ciri-ciri ajaran sesat. Bagus. Tapi dalam lebih kurang sejam setengah dia bentang tu, keseluruhan bagus. Saya boleh kata baguslah A. Tapi dia cuma sentuh satu. Dia kata aliran yang sesat juga ialah apabila dia memegang pada zahir ayat-ayat sifat. Pegang zahir ayat sifat, dia kata benda ni boleh bawa kepada kufur. Boleh bawa pada kafir. Okey. Maka dia kata takwil. Dia kata kena takwil. Dia kata orang yang pegang pada zahir ayat ni, dia orang claim dia orang pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan Imam Ahmad takwil. Dia bawa satu riwayat daripada Imam Ahmad. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat ni ada satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata bukan Tuhan yang datang dengan malaikat, tapi yang datang tu waja'a amru rabbika. Arahan Tuhan yang datang dengan malaikat. Baik. Saya pun tunggu sesi soal jawab. Dia buka. Alhamdulillah dia buka soal jawab walaupun 15 minit je. Saya pun tanya. Saya kata, ustaz, saya nak tanya satu soalan. Riwayat daripada Imam Ahmad yang ustaz baca tadi, riwayat tu dhaif. Didhaifkan oleh ulama Hanbali sendiri. Kerana dia adalah riwayat Hanbal. Hanbal ni anak saudara Imam Ahmad. Hanbal kalau dia riwayat bercanggah dengan riwayat anak Imam Ahmad yang bernama Abdullah, riwayat Hanbal tertolak. Sebab anak Imam Ahmad lebih faham. Majoriti anak murid Imam Ahmad, mereka tidak takwil. Mereka tak kata Imam Ahmad takwil. Yang kata riwayat ni dhaif, siapa? Ibn Rajab Al-Hanbali. Yang kata riwayat ni dhaif adalah Az-Zahabi.
minta ustaz komen. So dia pun komen lah. Dia komen, dia kata, tuan-tuan, walaupun ada ulama' yang kata dhaif, tetapi ada juga yang kata sahih. Yang kata sahih ini Al-Baihaqi. Yang kata sahih ini Ibnul Jauzi. Mereka ini bertaraf huffaz. Yang tu kita setujulah. Jadi kita kena peganglah sebab dia orang ni huffaz. Hafiz. Saya tak puas hati, saya bangun lagi. Saya bangun lagi kan. Bila saya bangun, sekali lagi saya bangun, saya potong, saya kata, ustaz, minta maaf ustaz. Kalau Baihaqi dengan Ibnul Jauzi dipanggil hafiz, Ibn Rajab dengan Zahabi ni bukan hafiz ke? So kita berbahas. Saya bukan nak bergaduh, kita nak bahas. Bila jawapan dia kita tak puas hati, kita tanya balik lah. Kan? Zahabi dengan Ibn Rajab memberikan alasan yang lebih kukuh. Sebab dia kata riwayat Hanbal ni bercanggah dengan anak Imam Ahmad sendiri. So dari sudut nampak hujah tu kuatnya belah yang kata dhaif. Dia kata, kita macam mana pun kena pakailah Ibnul Jauzi, sebab Ibnul Jauzi ni Sultan Hanabilah. Sultan Hanabilah makna ulama' Hanbali yang bertaraf sultan lah. Yang bertaraf besar lah, bukan jalan-jalan lah. Saya kata, Ibnul Jauzi bukan seorang-seorang dia. Sultan Hanabilah, ramai lagi Sultan Hanabilah. Ulama' besar dalam mazhab Hanbali, Ibn Rajab termasuk. Ibn Rajab Al-Hanbali termasuk. Bahkan Ibn Qudamah Al-Maqdisi tak takwil. Kan dia tulis kitab Zammu Ta'wil, celaan terhadap takwil. Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Tuan-tuan, Ibn Qudamah ni dalam mazhab Hanbali, dia macam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Tonggak mazhab. Dia tak takwil. Saya tak ada masalah ustaz nak takwil, ustaz tak nak takwil, tak ada masalah bagi saya. Kalau nak takwil, ada sebab untuk takwil, silakan takwil. Tapi saya nak tahu pendirian ustaz pada ulama'-ulama' yang tak takwil ni. Sebab tadi ustaz kata yang tak takwil ni kafir. Jadi tolong nyatakan pendirian pada ulama'-ulama' semisal Zahabi, semisal Ibn Rajab Al-Hanbali, semisal Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Tuan-tuan, dalam majlis tu, orang bising. Bila saya bangun kali kedua tu, orang dah kan. Kita dengar suara kan. Sekodak saya nak panjang lagi, tapi sebab dah bising, nampak macam kita bad boy lah kan. Nampak macam kita budak jahat. Jadi saya kata, jawapan dia saya tak puas hati lah. Saya tak puas hati jawapan dia sebab bila saya kata nyatakan pendirian pada ulama'-ulama' yang tidak takwil ni, dia kata Imam Nawawi kata ijma' kena takwil. Imam Nawawi menukilkan daripada Qadhi Iyad, ijma' kena takwil. Saya kata itu tak jawab soalan. Sebab ijma' tak berlaku melainkan dengan bukti. Kalau betul ijma' tak takwil, maka dia orang ni lawan ijma'. Sedangkan dia orang ni dipuji oleh ulama'-ulama' yang datang kemudian. Tuan-tuan, siapa yang belajar hadis tak guna kitab Zahabi? Siapa yang belajar hadis tak guna mazhab Ibn Rajab Al-Hanbali? Paling tidak dia mesti baca Syarah Ilal Tirmizi. Mesti akan guna pendapat Ibn Rajab Al-Hanbali. Tapi saya nak gambarkan cerita ni, saya nak kisahkan kepada tuan-tuan, bukan sebab nak tunjuk saya apa pun. Cuma kita nak kata budaya berhujah ni, saya berhujah dengan dia, saya tak ada masalah peribadi dengan dia. Dan dia pun tak ada masalah peribadi dengan saya. Cuma bila kita berhujah, orang nampak macam kita sedangkan kita berhujah. Dia silap metodologi. Dia silap. Dia segi argument. Kan? Jadi bila saya duduk lepas tanya tu, saya tak puas hati kan. Dia tak bagi jawapan, saya duduk. Ada ustaz petani sebelah saya tu. Ustaz tu daripada petani. Dia pun hadir ke. Tak jawab soalan. Tak jawab soalan lah kan. Jadi budaya dialog, budaya berhujah dengan adab perlu dibudayakan dalam masyarakat kita. Bukan nak gaduh, nak cari
nak cari yang terbaik. Ini sekali bila kita ajak berhujah, nampak macam ni nak gaduh ni. Tak. Itulah hampa kerja ustaz-ustaz, nak bergaduh je kerja. Tak, bukan nak bergaduh. Tuan-tuan buka buku apa? Buku-buku fiqh. Akan ada penghujahan. Buka Al-Mughni, buka Al-Majmu', akan ada penghujahan. Cuma mungkin masyarakat kita kurang didedahkan dengan budaya berhujah, sehingga dia kata bila berhujah ni nak bergaduh. Itulah hampa ni, dia kata, kami orang awam jadi penin. Memanglah orang awam penin. Sebab orang awam tak sampai lagi martabat dia. Kan, orang awam dia akan jadi penin lah sebab dia tak faham apa yang orang tu bincang. Jadi takkan semua nak jadi orang awam. Kita ada ilmu sikit, lepas tu kita, tak boleh ni kalau saya cakap kepada orang awam penin. Itu sampai bila orang awam nak belajar? Semua nak jadi bodoh saja. Sagi kalau tak berbahasa, orang kata ustaz tak ada kerja. Kan? Ustaz ni ada kerja dia bahas lah. Kan? Isu-isu agama kan. Takkan dia nak pergi buat bangunan pula, dia bukan engineer kan. Jadi Allah memberikan ruang untuk kita berhujah di depan dia. Tuhan tanya, walaupun Tuhan tahu memang dia tak ada hujah, tapi Tuhan bagi peluang. Bagi ruang. Bagi can. Cakap apa nak cakap. Kita kadang ruang pun tak bagi kan. Sekat je kan. Jangan bagi kata. Kita jangan bagi, kita kena batalkan program dia. Yaqul la ya Rab. Tuhan tanya kat dia. Tuhan kata, ada tak ruang apa, ada tak dalam kitab ni perkara yang kau nak bantah? Dia kata tak ada. Dia kata la ya Rab. Tidak ada wahai Tuhan. Dan aku pun tak kata malaikat penulis amalan ini telah menzalimi aku, tak ada. Semua betul. Semua aku iktiraf betul. Kata Tuhan, fayaqul afalaka uzur? Engkau nak bagi excuse tak? Nak bagi alasan tak? Okey, sekarang ni kau iktiraf semua ni dosa yang kau buat. Tapi sekarang aku masih bagi ruang pada engkau, nyatakan uzur, excuse, sebab yang boleh aku jadikan sebagai alasan untuk ampunkan dosa engkau. Bagi ruang tu. Dia kata, la ya Rab. Tak ada. Tidak ada wahai Tuhan. Bila dia jawab tak ada, tuan-tuan, Tuhan jawab apa? Tuhan kata bala. Bahkan ada. Tuhan kata apa? Bahkan ada. Inna laka indana hasanah. Kerana bagi engkau di sisi kami, kata Tuhan, ada satu kebaikan. Ada satu kebaikan. Apa kebaikan tu? Tuhan kata kat dia, wa innahu la zulma alayka al-yawm. Ketahuilah hari ni, hari kiamat ni, tidak ada satu pun orang yang akan dizalimi. Sebarang kezaliman tidak ada. Aku nak kau tahu, di sisi kami pada engkau, untuk engkau ada satu kebaikan. Baik, dia kata apa? Tuhan kata apa? Fatakhruju bitaqah. Nabi kata apa? Nabi kata fatakhruju bitaqah fiha. Maka keluarlah satu bitaqah. Bitaqah ni kalau bahasa Arab baru moden dia, bitaqah ni kad lah. Kad. Dalam bahasa yang mudah faham lah. Kalau baca buku lama dia kata raq'ah saghirah, kertas kecil, kad lah. Keluar satu kad. Kad kecil lah. Fiha, yang mana di atas kad tu ditulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas kad tu tertulis, aku menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku menjadi saksi Muhammad itu Rasulullah. Okay. Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, abduhu wa rasuluh. So dia Muslim lah. Bila keluar bitaqah tu, bila keluar kad tu, fayaqul uhdur waznak.
Tuhan kata kat dia, kita timbang kot amalan. Kita timbang amalan. Maka dibawa mizan. Dia bawa alat penimbang. Alat penimbang ni, hadis tentang timbangan ni, penimbang tu, dacing, mutawatir. So maknanya memang kita ahli sunnah, kita percayalah amalan kita akan ditimbang. Sebahagian ulama dia tak percaya dengan timbang. Dia kata timbang ni simbolik. Tak perlu timbang-timbang pun, dia kata. Tak perlu timbang. Tahu dah. Masa dalam perut mak pun Tuhan tahu dah kita nak ke mana kan. Buat pun nak timbang-timbang. Timbang tu simbolik ya, simbolik kepada keadilan. Jadi tak betul lah. Kita ahli sunnah kita kata tak, timbang sungguh. Sebab dalam hadis ni kata timbang sungguh. Cuma ulama ahli sunnah mereka berbeza pendapat. Timbang ni, timbang apa? Timbang buku ke timbang amalan? Sebab amalan dia bukan ada berat. Nak timbang buku ke, amalan tu ditulis dalam buku, buku tu ditimbang, ataupun memang amalan tu Tuhan jadikan ada berat. Sebab amalan bukan nampak. Kan? Dia bukan ada berat. Amalan mana kita nak nampak, dah lepas dah. Kan? Dah jadi sejarah dah. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata ditimbang tu buku, bukannya amalan. Buku yang digunakan untuk merekod tu yang ditimbang. Tetapi ulama ahli sunnah, pendapat yang tepat, mereka mengatakan amalan tu yang ditimbang. Kerana ia tidak mustahil bagi Allah untuk menjadikan amalan itu berjisim. Untuk menjadikan amalan itu berjisim di hari kiamat tidak mustahil bagi Allah. Kerana di hari kiamat nanti juga surah Baqarah dengan beberapa surah yang lain akan datang berhujah bagi pihak orang yang membacanya. Surah Baqarah akan datang berhujah bagi pihak orang yang suka baca dia, menyelamatkan orang tu. Kita tengok macam mana surah ni nak cakap kan. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita sebagai ahli sunnah dalam bab ni kita terima. Kita terima, kita beriman. Semuanya datang daripada Tuhan, maka kalau Tuhan nak jadikan, jadi. Kan, sebab kadang-kadang bila kita bincang benda gaib ni, kita tak tahu mana satu yang betul. Kan Nabi masa dekat Gua Hira, kan Nabi jumpa dengan Jibril. Okay, Jibril masa tu dia bersifat dengan gaib lah. Lepas tu kemudian daripada tu, kan Jibril datang lagi jumpa Nabi jadi manusia kan. So ulama bincang, kalau Jibril datang jumpa Nabi bentuk asal tu tak jadi masalah. Tapi kalau Jibril datang jumpa Nabi bentuk manusia, Jibril ni besar. Masa Nabi jumpa Jibril kali kedua, kan Nabi dengar suara, fasami'tu sautan, Nabi kata kan, farafa'tu basari, aku dengar suara, aku tengok, aku angkat pandangan aku. Fa iza ana bi malak allazi ja'ani bi Hira, tiba-tiba aku tengok malaikat yang jumpa aku dekat Gua Hira, jalisun 'alal kursi, duduk atas kursi, memenuhi ruang langit dan bumi. 600 sayap. Nabi takut kan. Jadi Jibril ni besar. Bila Jibril besar, dia turun jadi manusia, macam mana nak jadi tu? Maka sebahagian ulama dia bincang. Dia kata sebenarnya masa Jibril turun jadi manusia ni, dia tinggalkan jasad dia yang asal, dia masuk dalam jasad baru. Maka dia bukan transform, transfer. Dia kalau transform dia jadi macam apa kan? Jasad dia berubah, dia tak. Dia tinggalkan jasad yang asal, dia pergi pada jasad manusia. Roh dia masuk pada jasad manusia. Maka jasad dia yang asal tu tak ada roh lah. Lepas tu bila selesai kerja dia masuk balik. Ada yang kata tak, dia jadi macam span, kecil. Transform. Yang tu transform. Mula-mula kata transfer, lepas tu ada yang kata transform. Kita kata benda ni benda gaib. Kita bincang panjang-panjang pun tak ada keputusan.
Kita kalau bincang pun kita tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Tak ada siapa boleh putuskan. Yang senang, hari kiamat kita tanya Jibril. Itu pun kalau berani lah. Kita pun tak berani tanya dah. Sebab kita fikir diri kita kan. Hari kiamat nanti kita fikir diri kita. Tak ada fikir pasal orang lain lah. Tak ada nak pergi tanya Jibril lah. Tak ada masa nak pergi tanya. Jibril pun masa tu entah jawab entah tidak. Okey. Maka ahli sunnah dia kata memang ada mizan. Dan Allah Ta'ala akan timbang amalan. Dan timbangan ni, dalam beberapa riwayat daripada Nabi, timbangan ni besar. Dia ada dua kafah. Dia ada dua apa? Dacing kan? Dia kan ada dua kan? Sebelah sini dengan sebelah sini kan? Tapi dacing ni dacing betul lah. Bukan bendera dacing kan? Warna dia tak tahu apa kan? Dia punya kafah tu, dia punya apa? Dia punya bekas itu, alah dia tu seluas langit dan bumi. Sebab nak timbang benda besar. Ni kawan ni 99 buah kitab. Yang mana satu kitab Maddul Basar. Seluas mata mandang, nak letak dalam bekas besar mana? Besar lah. Maka dia bawa mizan, dan mizan ni pula ada lisan dia. Dia ada dua dia ada kafatan, dalam hadis disebut kafatan. Dua bekas, lepas tu dia ada lisan. Lisan ni lidah dacing. Kan tengah-tengah tu dia tunjuk berat belah mana. Okey. Jadi Tuhan kata kat dia, uhdur waznak. Kita timbang tengok. Fayaqul ya Rabb, ma hadhihi albitaqah. Dia pun tanya kat Tuhan, wahai Tuhan, kad ni kad apa? Maka Tuhan, ma'a hadhihi alsijillat. Tuhan, kad ni kad apa? Nak dibanding dengan dosa ku yang banyak ni. So maknanya belum timbang pun dia dah kata kat Tuhan, tak ada harapan. Tak ada harapan. Baik. Faqala fa innaka la tuzlam, Tuhan kata. Dia kata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dizalimi. Maka diletakkan fatuda as-sijillat fi kaffah wal bitaqah fi kaffah. Maka diletakkan dosa dia satu tempat, dan diletakkan kad kecil tu satu tempat. Fatashatil sijillat, maka buku yang besar tu menjadi ringan. Kemudian Nabi kata, wasaqulatil bitaqah. Bitaqah yang kecil, kad yang kecil tu jadi berat. Fala yasqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun masuk ke dalam syurga. Dia masuk dalam syurga. Baik. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali tuan-tuan, bayan fadli tauhid wa ma yukaffiruhu minaz dhunub. Fa tauhid hadha ar-rajul rajaha bi dhunubihi. Kelebihan tauhid. Yang mana tauhid yang ada pada manusia boleh membebaskan, boleh menghapus dosa dia. Tapi tauhid yang dibawa oleh manusia ini bukan tauhid yang biasa-biasa. Itu kita kena ingat tau. Bila kita baca hadis macam ni, kadang-kadang orang tu dia senyum. Aku mukmin lah kan. Maka esok kita pergi clubbing lah kan. Malam ni terus pergi selalu, malam minggu kan. Saturday night fever kan. Jadi dia duk fikir macam tu lah. Aku dosa banyak pun tak apa, yang penting tauhid ada. Ini bahaya bila kita baca hadis, kita tak boleh faham hadis ni satu saja. Kita kena baca beberapa hadis. Sebab ada satu hadis lagi dalam Bukhari, Nabi kata, la yuwafa 'abdun yaumal qiyamah yaqul la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah illa harramallahu alaihi an-nar. Tidak ada satu orang pun daripada kalangan hamba yang bertemu dengan hari kiamat, sebelum kiamat datang dia mengucapkan la ilaha illallah
waktu dia ucap tu dia ikhlas nakkan keredaan Allah, maka melainkan Allah akan haramkan bagi dia api neraka. Maka ulama bincang hadis ni, adakah semata-mata dengan sebut la ilaha illallah boleh bebas pada api neraka? Tak juga. Sebab kalau semata-mata sebut la ilaha illallah boleh terbebas daripada api neraka, maka orang Melayu lah paling ramai masuk syurga. Orang Melayu ni bukan hanya sekadar banyak ucapan la ilaha illallah dia. Bahkan kenduri pun dia panggil kenduri tahlil. Kan la ilaha illallah tu dalam bahasa Arabnya tahlil. Kalau tahmid tu subhanallah, takbir tu Allahu akbar. Tahlil maksudnya la ilaha illallah. Kenduri pun dia Islam kan? Kenduri tahlil kan? Orang Melayu memang banyak tahlil. 100 kali tahlil dalam masa berapa minit ya? Siap ada gear lagi, ada gear 1, slow sikit. Masuk gear 5 tu lah, tu dekat dah tu. Boleh keluar nasi kan? Jangan main-main tuan-tuan, saya dulu tekong. dia kan ada gear dia kan. Gear 1 tu mula-mula lah kan. Lepas tu masuk gear 2, besok gear 5 orang dah boleh keluar nasi lah. Dekat lah ni. Kalau semata-mata itu, maka ramailah orang Melayu terlepas daripada azab kubur, daripada azab api neraka. Tapi tak, kata Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim hurai. Dan dalam Wabilus Sayyib juga dihurai. Panjang tak dihurai. Dia kata, manusia ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan dia buat sesuatu, Allah Ta'ala perintah kita ucap la ilaha illallah, bukan hanya semata-mata di lisan. Kalau hanya semata-mata di lisan, pada lidah, maka orang munafik pun akan bebas daripada azab. Tetapi Allah bukan hanya minta kita sebut dengan lidah, mesti dengan penghayatan. So tauhid dia ni memang dia hayati sungguh-sungguh. Cuma dosa dia pun banyak juga. Tauhid dia telah menyebabkan dia melakukan ibadah. Cuma dosa yang dia buat tu telah dihapuskan oleh ibadah yang berdasarkan kepada tauhid yang betul. Maka dosa dia akan terhapus. Sebab itu kan Nabi sebut al-umrah ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma. Umrah antara dua umrah itu menghapus dosa yang dia buat banyak, tapi bila dia pergi umrah, habis dosa dia. So maknanya orang yang macam ni lah. Maksud dia, tauhid telah menyebabkan dia beramal. Walaupun kadang-kadang amalan dia tak banyak, tidaklah melebihi dosa dia. Tapi amalan yang dia buat tu betul-betul berkualiti. Maka menyelamatkan dia daripada api neraka. Ini penting. Sebab itu kena tekan akidah bagi betul. Sebab ada orang kadang-kadang dia ibadat banyak tapi akidah tak beres. Rajin dia tahajud, tapi tangkai pakai juga. Rajin dia tahajud, tapi percaya dengan sial majal juga. Ya kan? Ada kan? Nak pergi musafir jauh-jauh, mesti buat kenduri. Kenduri itu tak salah lah, tapi dia kata kalau tak buat kenduri nanti bala datang. Kenduri tolak bala. Kadang-kadang tahlil dekat mulut, dia tekong lagi. Tapi nak buat kenduri tak boleh ni, bulan Safar ni. Sagi macam-macam, tak boleh kahwin bulan Safar ni. Kan? Dulu lah, tapi sekarang masih ada. Masih ada. Kalau kita pergi jumpa orang tua belah-belah kampung, masih ada pemikiran ni. Jadi kena bereskan akidah itu. Kalau selagi akidah tak beres, tuan-tuan, belum tentu selamat. Walaupun ibadat kita banyak.
Kerana Islam punya akidah tu dia bukan hanya ijab. Dia bukan hanya menetapkan, tetapi dia juga menafikan. Dia bukan hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan, dia menafikan yang lain. So kita kena seimbangkan akidah kita itu, kena bagi bersih sungguh. Macam mana yang dilakukan oleh orang ni? Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kata, Al-kiramul katibun yudawwinuna 'ala al-'abd a'malahu salihaha wa talihaha wa yakhruju lahu hadha fi yaumil qiyamah fi kitabin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tuan-tuan, setiap kita akan ada malaikat yang menulis amalan kita. Sama ada baik ataupun buruk, dia akan tulis. Bermula daripada kita balik sampailah kita mati, dia akan tulis. Tak kiralah yang baik ke yang buruk, dia tulis dalam satu kitab, yang mana kitab itu nanti akan dibentangkan depan kita, yang mana kitab tu tidak tinggal kecil ke besar, melainkan dia akan masukkan dalam kandungan kitab itu. Cuma ada riwayat yang kata malaikat ni memang akan bersama dengan kita kecuali kita masuk dalam bilik air. Tapi riwayat tu dhaif. Sebenarnya malaikat bersama dengan kita sentiasa. Sentiasa. Ada riwayat yang kata, dalam tafsir Ibn Katsir dia bawa riwayat tu, dia kata ada malaikat bila kita masuk dalam toilet, malaikat yang tulis ni dia akan keluar. Sebenarnya taklah. Ibn Katsir sini kritik, dia kata riwayat ni dhaif. Sekadar kajian saya dhaif lah. Kalau tidak, senang lah kan. Nak isap, orang yang isap ukuk dalam toilet tak kira lah kan. Jadi dhaif. Sebenarnya dia bersama dengan kita. Satu. Yang keduanya, masyhur di sisi kita. Malaikat belah kanan nama apa? Raqib. Malaikat belah kiri nama Atid kan? Sebenarnya tak juga. Dua-dua tu Raqibun Atid. Raqibun Atid tu sifat dia. Mengikut kita dan tulis semua benda. Tak adalah yang belah kiri tu Raqib, yang belah kanan tu Atid. Tak, dua-dua tu Raqibun Atid. Tu sifat dia. Baik. Okey. Yalah, banyak agak benda ya. Kita belajar kan. So bila kita baru tahu tu, alhamdulillah lah baru tahu kan. Daripada tak tahu langsung kan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut macam ni kan, ada orang yang marah kata, dia kata, kami lama dah pegang ni Ustaz. Bukan tuan saya pun. Lama kat saya pegang kan. Tapi bila kita dah tahu, kita ubah Kalau tak, kita tak nama belajar lah kan. Yang ketiga, dia kata tuda' al-mudawwanat allati fiha salihul a'mal fi kaffah wallati fiha talihul a'mal fi kaffah. Akan diletakkan apa yang ditulis tu, amalan baik dengan amalan jahat tu akan diletakkan sebelah menyebelah, kemudian akan ditimbang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Sesiapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Sesiapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang khasiru anfusahum fi jahannam. Mereka yang merugikan diri mereka sendiri, yang mana mereka akan kekal di hari kiamat di dalam jahannam. Baik. Saya sebut tadi, ada orang dia faham semata-mata sebut la ilaha illallah kan. Tapi hadis tadi ulama takwil lah, yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi kata, satu orang hamba disebut la ilaha illallah, ikhlas, Tuhan akan haramkan bagi dia api neraka. Sebenarnya bukan semata-mata sebutlah. Sebab Nabi sebut bukan hanya sebut. Nabi kata sebut nak capai keredaan Allah. So makna bila sebut nak capai keredaan Allah tu, maksudnya sebut dan buat tuntutan dia. Amalan tu. Bukan hanya sekadar sebut. Ya, baik. Yang ketiga, al-mizan allazi tuzan bihi a'malul ibad.
lahu kaffatan. Ini yang saya sebut tadi. Maknanya timbangan yang akan menimbang tu dia ada dua kaffah. Dia ada dua bahagian. Dia ada dua bakul. Bakul belah sini dengan bakul belah sini. Waznul a'mal yakunu ala niyatan yahduruhu an-nas wa man yanju yakhlusu minal khizi wal 'ar wasyaqa ala niyatan fi dzalikal yaum. Yang mana timbangan yang Tuhan akan timbang kita pada hari kiamat nanti akan berlaku secara terang-terangan. Bukan Tuhan ambil kita masuk dalam satu bilik, lepas tu orang lain tak nampak, kita timbang amalan kita, lepas tu kita masuk dalam neraka. Orang lain tak nampak. Tak. Depan-depan orang. Dia buat seorang-seorang, semua orang lain pakat tengok. Amalan saya akan timbang, tuan-tuan akan tengok. Amalan tuan-tuan saya juga akan tengok. Siapa-siapa yang amalan jahat dia lebih banyak, maka pada masa itu dia akan merasa kehinaan. Dia akan rasa malu. Dia akan rasa kecelakaan. Bukan belum lagi rasa azab ni, baru rasa malu. Tak ada orang yang terlepas. Tuan-tuan, hari ni kalau video kita viral, kita ceramah selalu maki orang. Zaman dulu, sekali orang letak dalam video, letak dalam Facebook, semua orang pakat tengok, kita rasa apa? Kita rasa lain macam. Tidur pun tak lena, makan pun tak lalu. Itu baru 1% daripada masyarakat dunia tengok. Mungkin bukan 1% lagi pun. Baru poin-poin berapa persen orang tengok. Ni tuan-tuan, semua pakat tengok. Baru geng-geng tu tengok kan. Jadi paling tidak tuan-tuan, kita bila baca hadis-hadis macam ni, kena fikir juga lah. Bukan tuan-tuan lah, saya pun sama lah. Kena fikir juga lah, dosa yang aku buat ni. Allah, kita tak sanggup lah nak fikir. Moga Allah Ta'ala rahmati kita dan menutup keaiban kita. Sebab itu, dalam banyak-banyak doa, antara doa yang Nabi doa juga, Nabi doa supaya Allah tutup aib di hari kiamat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang tutup aib orang Islam, Allah Ta'ala tutup aib di hari kiamat. Kita nak buka aib orang ni memang sedap. Tapi Nabi sebut, kalau kau berjaya untuk tutup aib orang, aib peribadi orang kau tutup. Memang rasa nak pergi hebah kat orang tu, nak buat gosip tu syok kan. Sedap nak sembang. 2 jam pun kalau sembang pasal aib orang ni syok. Kan? Nabi kata kalau kau berjaya, Allah Ta'ala akan tutup aib kau di hari akhirat. So kita doa lah mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala tidak mengaibkan kita di hari kiamat. Jadi saya rasa kita buka soal jawab kalau ada, ataupun komentar ataupun kritikan kalau ada. Bismillah. Ya. Ya. Sebab Nabi sebut hadis ni bukan hanya di Madinah. Ya, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Tuhan bersama kita ni ilmu dia. Wa ilmuhu fi kulli makan. Ilmu Allah ni berada di setiap tempat. Tidak ada apa yang berlaku. Maksud Allah berada dengan kita ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu. Allah bersama kita dalam setiap tempat, di mana saja kamu berada tu, maksud dia adalah ilmu Allah bersama dengan kita. Ilmu Allah bersama dengan kita. Bukan Allah tu maknanya duduk dengan kita sebelah kita, tak. Bukan gitu.
Wa ilmuhu fi kulli makan. Ilmu Allah berada di setiap tempat. Tidak ada yang berlaku di atas muka dunia ni melainkan Allah tahu. Ya? Itu maksud dia. Yang ni kita takwil lah. Sebab apa takwil? Sebab ada keperluan untuk takwil. Bila tak ada keperluan, tak perlu takwil. Ada keperluan takwil, takwil lah. Kerana ada percanggahan antara dua ni. Ada ayat yang kata Allah Ta'ala di langit. Ada yang kata Allah Ta'ala berada bersama kamu di mana pun berada. Jadi kalau bersama kita, pada saya pun ada, pada tuan-tuan pun ada, so dia di mana? So yang ni perlu takwil lah. Bila ada percanggahan, perlu takwil salah satu. Boleh? Bila tak perlu takwil, tak payah takwil. Yang jelas, tak payah takwil. Jawab macam mana yang Nabi jawab. Jawab macam mana yang Allah jawab. Fis sama. Allah di langit. Tapi adakah di langit itu maksud dia Allah bertempat? Tidak. Bukan Allah bertempat seperti mana yang difikirkan oleh akal kita. Kita bila bincang tentang tikus, kita bincang tentang kaki tikus, muka tikus yang comel tu, ada tak kita terbayang manusia? Tak ada kan? Kenapa masa bincang tikus kita tak terbayang manusia? Bila bincang Tuhan kita terbayang makhluk? Allah yang mencipta ruang. Allah tidak perlukan kepada ruang. Bukan ruang lebih besar daripada Allah. Tapi kita sebut macam mana Tuhan sebut. Macam mana? Macam mana? Tanya macam mana tu? Bid'ah. Sebab tu orang tanya Imam Malik, dia kata, Kaifastawa Rabbuna? Macam mana Tuhan kita beristiwa di atas arash? Imam Malik kata apa? Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana tu? Bid'ah. Seperti mana kita percaya Allah Ta'ala berkata-kata. Kita tak pernah tanya Tuhan berkata-kata macam mana. Ada mulut lah. Kita tak pernah tanya. Bagaimana jangan tanya pada Tuhan. Kita beriman macam mana yang Tuhan beritahu. Tapi adakah salah konsep Allah wujud tidak bertempat? Dari sudut makna betul. Memang Allah Ta'ala tak perlu tempat. Tempat tu Allah Ta'ala cipta. Tapi salah ke kita kata Allah Ta'ala di langit? Tak salah, sebab itu yang Tuhan sebut. Itu yang Musa sebut. Tuan buka tafsir Tabari. Ada orang dia marah saya lah kan, bila saya kata Imam Tabari sebut. Lepas tu dia tak nak buka tafsir yang Imam Tabari tafsir ayat tu, dia buka tafsir lain. Dia buka ayat lain. Imam Tabari kan dia tafsir ke ayat surah Ghafir ayat 36, 37 tu. Dia tafsir tu memang dia kata Nabi Fir'aun menafikan apa yang didakwakan oleh Musa, yang mana Musa mengatakan di langit ada Tuhan yang menghantar dia sebagai Rasul. Maka sebab itu Fir'aun nak pergi ambil tangga nak tengok. Kalau tuan-tuan rasa tak puas hati dengan apa Tabari, tuan-tuan buka Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Dia juga mengatakan Allah di langit, menggunakan ayat yang sama. Tapi dia kata, jangan kamu tanya adakah di langit itu maksud tempat ke tak tempat. Dia kata Tuhan ada sebelum tempat ada. Jangan difikirkan Tuhan macam makhluk. Seperti mana kita tak pernah kata Tuhan sama dengan makhluk. Saya nak bagi tuan-tuan satu. Kita jangan kata benda yang orang tak kata. Saya sebut dulu kan. Dalam kuliah dulu saya sebut dah. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, apa hukum orang tolak ijma'? Kafir tak? Orang tolak ijma' kafir tak? Kafir ya tolak ijma'. Tak boleh tolak ijma'. Ijma' yang ada dalam Quran. Ayat Quran, ada beberapa ayat yang memang jelas ijma'. Dia tolak solat, dia kata solat tak wajib. Kafir tak? Kafir. Satu orang, dia kata Islam mengharamkan satu orang kahwin dengan anak perempuan dia. Betul? Betul tak?
Ijma' tak? Ijma'. Satu orang tak boleh kahwin dengan anak perempuan dia sendiri. Anak tu anak dia tak boleh kahwin dengan anak dia. Betul? Kalau satu orang dia kata, saya membenarkan hukumnya harus kahwin dengan anak perempuan sendiri. Apa jadi dia? Kafir. Clear, Tiba-tiba datang Imam Syafi'i. Dia kata, satu orang kalau berzina dengan satu orang perempuan. Mazhab Syafi'i. Berzina dengan satu orang perempuan sebelum nikah. Memang zina belum nikah kan? Bila dah nikah takkan zina lah. Dia berzina, perempuan tu mengandung, keluar anak perempuan. Boleh tak dia kahwin dengan anak perempuan tu? Boleh. Sebab anak tu tak sah taraf. Orang yang tak setuju dengan mazhab Syafi'i, boleh dia kata, Imam Syafi'i telah menjadi kafir kerana membenarkan orang kahwin dengan anak perempuan dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia kata tu bukan anak dia. Anak tu tak sah taraf. Pada dia tak sah. Kita yang tak setuju, kita kata, itu anak tu. Pada kita memang anak. Tapi pada dia tak anggap anak. Jangan kafirkan dia. Yang kita faham bukan macam mana yang dia cakap. Serupa macam kes ni. Kita faham macam dia samakan Allah dengan makhluk, tapi dia tak kata pun. Kita yang faham. Kita kafirkan dia atas benda yang kita faham. Dia tak kata. Ini zalim. Kalau tak, ulama' dah lama dah kafirkan ulama' mazhab Syafi'i. Tapi kita tak pernah kata. Dan kita tak setuju pun kalau orang kata orang kafirkan mazhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ada hujah dah. Clear tuan-tuan? Okey, ada soalan last. Tadi pasal, saya terlupa tadi. Hadis Hasan tadi. Ni. Ada seorang sahabat kita tanya. Ada seorang sahabat kita tanya. Program yang kita buat dengan Syekh Hasan tu. Syekh Hasan Haidar Al-Waili yang saya jadi penterjemah tu. Jadi, apa dia punya natijah dia? Saya tak menjangkakan orang terlalu ramai datang malam tu. Sebab kita buat tajuk tu memang untuk orang yang belajar hadis. Sebab kita memang nak kurang orang datang. Sebab takut IQ tak muat. Jadi, tengok-tengok ramai pula datang malam tu kan. Jadi, tuan-tuan faham ke? Sikit-sikit faham kan? Dia gini. Orang belajar hadis. Orang yang belajar di bidang hadis, dia berdepan dengan masalah dalam nak mendefinisikan hadis hasan tu. Hadis sahih memang confirm, clear lah. Clear. Hadis dhaif clear. Hadis palsu pun clear. Hadis terlalu dhaif pun clear. Bila masuk hadis hasan ni, dia jadi macam hadis hasan ni apa dah? Sebab ulama-ulama yang awal, mereka sebut hadis hasan, tetapi hadis hasan pada mereka tu berbeza-beza. Kalau Syu'bah, hadis hasan pada dia hadis yang ganjil. Hadis yang orang tak kenal, hadis hasan. Ada orang sebut hadis hasan, tetapi maksud hasan tu cantik. Macam Ibn Abdul Bar, dia kata, hadza hadisun hasan wa laisa isnaduhu bi sahih. Hadis ni hasan, tapi sanad dia tak sahih. Pula. So, maksud dia hasan tu, hadis ni baik maknanya. Maknanya baik, tetapi tak sahih. Bukan dia kata wala isnaduhu bi sahih. Dia kata walaisa isnaduhu wa isnaduhu dhaif, dia kata. Hadis ni hasan tapi sanad dia dhaif. Jadi sebab itu kami nak Syekh bincang, sebab dia pakar Sunan Tirmizi. Tuan tengok dia baca sanad Sunan Tirmizi. Ini baru pakar hadis. Baca hadis, baca sanad. Saya nak terjemah pun bendin. Nama dia baca laju kan. Cuma ada satu hadis tu dia tegur balik saya. Dia kata, you baca tak betul. Sanad tu, saya tak sempat nak semak, tak sempat nak salin. Ada satu hadis tu. Dia telefon balik saya, dia kata dia minta saya betulkan. Saya kata, tak apalah Syekh, orang bukan faham pun. Tuan-tuan pun kalau saya tak sebut mana ni, tuan-tuan tahu tak? Tak tahu pun kan. Tak ada siapa nak pergi check Sunan Tirmizi kan. Tapi orang berilmu dia amanah. Tapi saya pun amanah lah, saya bagi tahu saya silap. Saya silap sebab apa? Sebab dia sebut nama laju.
Dia sebut nama tu tapi dalam 2 jam setengah dia punya program, satu yang salah, kira A lah tuan-tuan. Kan? Kira kalau markah 99 lah kan. Satu yang salah. Jadi apa hasil perbincangan itu? Hasilnya dia kata hadis hasan di sisi ulama yang kemudian seperti Ibnu Hajar apa semua ni, hadis hasan tu adalah hadis yang pertengahan antara sahih dengan dhaif. Nak kata sahih tak sampai tahap, nak kata dhaif dia lebih tahap. So hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang boleh dipakai dalam hukum dan akidah, dia kata. So kalau boleh pakai dalam hukum dengan akidah, orang tanya balik, kalau betul dia boleh pakai, kenapa perlu dibezakan antara dia dengan sahih? Sebab sahih pun boleh pakai. Saya sebelum ni, saya ada satu jawapannya. Tapi dia bagi satu lagi. Tu kita belajar dengan syekh-syekh besar ni, kita dapat ilmu yang instant. Kalau kita baca buku, kita perlu mungkin seminggu nak habiskan buku. Tapi kalau jumpa syekh, banyak buku kita dapat dalam 2 jam. So apa yang disebut tu adalah pemerhatian dia, kajian dia yang lama. So dia bagi tahu, dia kata, kenapa ulama bezakan? Dia kata ada 2 sebab. Yang ni biasa saya sebut, sebab bila berlaku percanggahan antara hadis hasan dengan hadis sahih, kita akan utamakan hadis sahih. Kita akan tolak yang hasan sebab hasan ni bawah lagi. Tapi kalau tak ada percanggahan, hasan pun boleh pakai. Yang kedua, sebab yang kedua, kenapa dibezakan sahih dengan hasan? Hasan ni, perawi dia tu ada berlaku percanggahan pandangan ulama terhadap status dia. Ingatan dia tu. Ada yang kritik, ramai yang puji. Yang sahih, tidak ada yang kritik. Kalau yang kritik pun, kritikan itu tidak tepat. Tapi yang hasan ni, kritikan tu memang betul. Cuma orang kritik tu, kita kata dalam 100 hadis dia, 60 betul ke 70 betul. Maka dia perawi hadis hasan. Kalau 90 hadis betul, hadis sahih lah. 80 betul, hadis sahih lah. Sebab itu dibezakan. Kerana tahap dia tak sama. Adilnya ulama hadis, dia tak letak dalam satu bakul. Okey. Masuk syurga tanpa hisap. Ada hadis daripada Aisyah yang mengatakan, Nabi kata, sesiapa yang nukish pada hisap dia, maka masalah bagi dia. Nukish ni maksud dia, bila Allah Ta'ala bincang dalam tentang amalan dia, biasa dia tak selamat lah. Bighairi hisab ni maknanya tidak ada macam orang syahid. Biasanya kita akan ditimbang kan. Tapi kalau orang syahid, dia tak ada hutang apa, dia terus masuk. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada sebahagian. Orang-orang yang tertentu, dia akan masuk syurga tanpa ada perhitungan. Hisab tu masuk perhitungan. Tapi orang yang ditimbang, selagi mana timbangan dia tu tidak didetailkan, dia selamat biasanya. Tapi kalau didetailkan, problem. Kira masuk syurga tanpa hisab ni tuan-tuan, kira highway tanpa tol lah. Tanpa tol lah. Macam kita ada tol lah. Saya lupa. Syekh sebut malam tu. Saya lupa satu benda. Syekh sebut malam tu, hadis hasan di sisi Tirmizi. Hadis hasan pada ulama terkemudian yang saya sebut tadilah, dia tak sama dengan sahih, tapi boleh pakai. Tapi pada Tirmizi, ulama beza pendapat sebab Tirmizi ni dia banyak hadis hasan. Hadza hadisun hasan, hadza hadisun hasan, hadza hadisun hasan. Tapi ulama yang datang kemudian, dia tengok Imam Tirmizi punya hasan, dia kata hasan pada Tirmizi ni nampak macam kadang-kadang sahih, kadang-kadang dhaif, kadang-kadang hasan betul. Maka dia kata hasan pada Tirmizi ni istilah yang khas pada Imam Tirmizi. Kalau orang lain tak setuju, lantak. Dia kata. Tirmizi punya pandangan, ijtihad Tirmizi,
dia ulama hadis, dia ada pandangan dia ada penilaian dia. Orang lain tak setuju, lantak kau. Yang penting Tirmizi dia dah buat. Buat kitab baru. Gitulah. Sebab ada orang kadang dia kritik kitab ni tak boleh pakai, kitab ni tak boleh pakai. Dia tak ada kitab pun, kan. Paling tidak kenalah buat kitab tu, kan. Kitab ni tak boleh pakai, tuan-tuan, pakai kitab saya, kan. Paling kurang lah, kan. Jadi cukup sekadar tu dulu untuk malam ni, pukul 9. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.